Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dengar, suara saya dengar? Dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat tubuh badan, dapat lagi kita berkumpul di dalam Dewan Sekolah Rendah Islam Raudatul Jannah. Setiap pertemuan, setiap perjumpaan telah pun ditetapkan, telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan Arab telah menyebut qadarallahu ma syaa fa'al. Qadarallahu ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan setiap apa perbuatan, setiap apa yang kita akan lakukan. Sama juga setiap masa, setiap ketika benda yang akan berlaku telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita perjumpaan pada pagi ini telah pun ditentukan, telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memilih di antara ramai-ramai orang, antara banyak-banyak orang, Allah pilih kita untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu ini. Sempena hari Jumaat pagi ini, sempena pagi Jumaat ni 20 Ramadan, malam ni malam ke-21. InsyaAllah kalau kita tengok ulama kita, 10 malam yang terakhir ini dijanjikan malam Lailatul Qadar. Lagipun kita dah masuk fasa yang ketiga. Hadis Nabi, syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqam minan nar. Awal-awal yang 10 yang awal tu kita dah lalui dah, kita dah habis dah 10 yang pertama, fasa kerahmatan yang Allah bagikan kepada kita. Fasa yang pertengahan, wa awsatuhu maghfirah, fasa pengampunan telah pun kita lalui. Sekarang hari yang ke-20, 20 yang kedua, tinggal masuk fasa yang ketiga, wa akhiru itqam minan nar, bebas daripada api neraka. Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah, kerana kita dapat berkumpul pada pagi Jumaat. Di sini sebelum saya nak masuk, kita nak bicara tentang hadis 40 ni, ada 1-2 benda yang ingin saya sentuh. Pertamanya kelebihan hari Jumaat. Antara kelebihan hari Jumaat, mungkin yang kedua, mungkin sikit lah akan masuk pasal bab ilmu, kelebihan ilmu. Antara kelebihan hari Jumaat adalah hari Jumaat merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, penghulu bagi antara segala hari. Dan hari Jumaat juga dijadikan Nabi Adam AS. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat. Di antara juga yang berlaku, tiupan sangkakala juga pada hari Jumaat. Akan berlakunya tiupan sangkakala juga pada hari Jumaat. Dan di antaranya lagi
akan berlaku gempa yang besar ataupun gempa yang kuat juga akan berlaku pada hari Jumaat. Atau antara peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari Jumaat. Banyak amalan yang telah disusun untuk dilakukan pada hari Jumaat, tetapi yang lebih afdal, yang lebih utama yang Nabi galakkan kepada kita untuk kita lakukan adalah amalan bersolawat. Kita bersolawat kepada Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelebihan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihan kita bersolat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan diberi jalan keluar daripada segala masalah yang kita hadapi. Antara kelebihan untuk kita bersolawat pada hari Jumaat. Maka Nabi tahu siapa yang bersolawat pada hari Jumaat tu, Nabi tahu. Sebab Nabi ni Allah bagi kepada kelebihan pada para Nabi ni, jasad dia tu, tubuh badan dia tu tak dimakan oleh bumi, tak dimakan oleh tanah, cacing apa semua tu. Allah janji, dia Nabi, Allah tak bagi jasad dimakan oleh tanah. Maknanya jasad badan Nabi tu masih utuh, masih elok seperti biasa. Dalam hadis Nabi, faksiru alayya faaksiru alayya min salati fihi, faaksiru alayya min salati fihi. Nabi kata perbanyakkan bersalawat kepadaku pada hari Jumaat. Ataupun dalam hadis yang lain kata faksiru alayya min salati fi yaumil jum'ah, perbanyakkan bersalawat kepadaku pada hari Jumaat. Dan dijadikan hari Jumaat ni khusus untuk kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi cakap, siapa yang bersalawat kepadaku ni, dia antara orang yang paling rapat, paling dekat dengan Nabi di hari akhirat nanti. Banyak kelebihan yang kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara kelebihan yang kita akan dapat, yang akan diceritakan oleh ulama pada dunia ni lagi, dimudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Saya petik satu kisah, satu cerita. Pada zaman dulu ada seorang ni, dia penghutang, dia hutang dekat banyak orang. Dia hutang dia hutang kat kawan ni, dia hutang kat kawan ni, dia hutang dekat kawan ni, dia hutang dekat banyak orang. Lepas tu sampai satu masa tu dia nak bayar semua hutang dia tu. Dia bilang jumlah hutang dia tu hampir kepada 500 dinar. 500 dinar waktu tu banyak. Hampir kepada 500 dinar. Kemudian dia hutang dekat seorang orang kata usahawan ataupun seorang saudagar lah. Dia hutang dekat seorang saudagar ni untuk dia bayar kepada semua hutang-hutang yang dia ada tu. Lepas dia minta hutang kepada 500 dinar, dia minta hutang dengan jumlah hutang yang dia ada. Dia minta hutang 500 dinar untuk dia bayar kepada hutang-hutang yang dia ada tu sebanyak 500 dinar. Dia pergi jumpa dengan saudagar tu, dia kata dia nak hutang 500 dinar. Kemudian dia nak bayar kepada hutang-hutang ni. Dia pergi ambil lah. Dia pergi ambil. Dia janji dengan saudagar tu, dengan tukang yang bagi hutang tu. Hutang ada dua, satu penghutang, satu pemihutang. Penghutang ni dia yang hutang, pemihutang ni orang yang bagi hutang. Orang yang bagi hutang. Orang yang bagi hutang dekat dia tu, daripada janji lah. Tapi tak ada hitam putih lah. Janji waktu tu janji mulut saja. Kan disyaratkan Nabi suruh kalau kita nak berhutang dengan orang, kita kena tentukan kadar dia nak bayar bila, tarikh dia bila. Lepas tu ada dua dokumen tu, dua pegang. Maknanya waktu nak dapat balik hutang tu, dia kena tunai dengan syarat yang telah dijanjikan lah. Lepas tu bila sampai tempoh,
dia dah bayar dah hutang 500 itu kepada semua berhutang tu. Lepas tu dia baki dekat duit dia tak ada lah. Sebab dia hutang 500, dia ambil pinjam balik, hutang balik pun 500. Maknanya baki dekat simpanan dia tak ada. Dia tak ada duit dah lah. Sampai satu tempoh, orang yang bagi hutang tu dia mai minta hutang. Dia mai dekat seorang penghutang ni, dia mai minta hutang. Lepas tu orang yang nak bayar hutang tu dia tak ada duit. Dia tak ada duit nak bayar balik. Sebab dia memang tak ada duit. Dia tak cukup duit. Memang duit dia tak ada langsung, kata sekupang pun tak ada untuk dia sendiri nak hidup. Lepas tu saudara kata orang yang bagi hutang dia marah lah, sebab kamu dah janji dah untuk bayar hari ni, aku dah mai hari ni, perjanjian kita hari ni. Lepas tu dia kata bukan aku tak mau bayar, tapi memang aku dah tak ada duit. Aku memang tak ada duit, aku tak boleh nak bayar. Dia kata aku minta untuk tempoh yang akan datang lah untuk dia bayar balik. Dia kata tak boleh. Dia kata sebab kamu dah janji hari ni, aku dah mai hari ni. Tapi mereka dua-dua orang soleh, cuma ikut kaedah lah. Dia ada hutang hari tu, dia ada janji hari tu, dia kena bayar hari tu. Orang ni pun dia tegas dengan perjanjian itu. Dia pun memang tak ada duit langsung, sekupang pun dia tak ada, dia nak bayar duit. Lepas tu dia bawa orang yang berhutang tu kata jom kita pergi jumpa qadi, untuk qadi tentukan macam mana untuk jalan penyelesaian ni. Bawa lah pergi jumpa qadi. Bila pergi jumpa hakim, jumpa qadi, ceritalah daripada tempoh dia minta hutang bila apa semua. Lepas tu dia janji nak bayar hutang bila. Lepas tu qadi tanya berapa duit yang dia ada untuk dia bayar. Dia kata dia tak ada duit langsung. Dia tak ada duit langsung untuk dia bayar hutang tu. Lepas tu kamu ada buat perjanjian apa? Dia kata kami cuma guna perjanjian yang biasa gunalah, seperti orang Arab waktu tu guna perjanjian mulut apa semua, tak ada hitam putih lah. Lepas tu qadi kata kamu dah janji, orang yang hutang pun dah cerita benda yang betul, kamu pun mengaku kata kamu dah hutang. Disebabkan kamu tak menunaikan janji kamu berhutang dengan orang, kamu terpaksa dihukum, kamu terpaksa dipenjara. Lepas tu penghutang tu cakap, dia kata kalau itu syarat yang aku kena terima, aku akan terimalah. Dia kata dah memang salah dia, itu syarat yang qadi tentukan. Dia ada hutang, lepas tu dia tak mampu nak bayar. Dengan jumlah hutang yang dia hutang dan tempoh yang dia bagi, dia tak mampu nak bayar. Tapi dia bagi tahu dekat qadi, bagi masa dekat aku 1 hari. Sehari je dia bagi masa untuk dekat aku 1 hari. Dia bagi alasan untuk dia balik jumpa anak dan isteri dia, untuk dia bagi tahu dekat anak dan isteri dia, kata dia disebabkan hutang yang dia ada, dia terpaksa dipenjara. Qadi tanya, kalau aku bagi kamu keluar daripada rumah aku ni, apa jaminan kamu yang kamu ni tak lari? Lepas tu berhutang tu cakap, kalau aku nak lari, aku dah tahu dah tarikh yang kawan tu nak main minta hutang hari ni, aku akan lari sebelum tu lagi. Dia bagi tahu kat qadi tu, dia nak main minta hutang hari ni, kalau dia nak lari dari awal lagi tadi, dia dah lari dah. Sebelum kawan tu main minta hutang tu, dah boleh lari dah, dia ada masa untuk lari. Tapi dia kata dia tak lari. Lepas tu qadi tu tanya, apa jaminan kamu? Dia diam. Qadi tu cakap, kalau kamu tak ada jaminan yang kukuh, aku tak akan benarkan kamu untuk keluar daripada rumah aku dan kamu akan dipenjara. Lepas tu dia diam. Dia cakap, jaminanku Nabi Muhammad SAW. Dia guna jaminan dia Nabi Muhammad SAW. Orang yang bagi hutang tu terkejut, qadi tu terkejut. Qadi tu tanya, apa maksud kamu? Jaminan kamu tu Nabi Muhammad SAW ni, apa maksud kamu? Dia kata, kalau aku tak mai besok, aku rela dikeluarkan daripada jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dia punya sumpah tu berat. Dia punya sumpah tu kita tak sanggup nak buat. Dia kata, kalau aku tak mai besok, aku rela dibuang, dikeluarkan daripada jadi umat Nabi Muhammad. Qadi dengar ayat tu, penghutang dengar ayat tu, dia bagi kebenaran untuk penghutang ni balik ke rumah, bagi tahu dekat anak isteri dia,
Abang kata dia nak kena penjara. Lepas tu dia pun bersurat lah. Dia pun balik ke rumah. Dia beritahu dekat isteri dia. Dia beritahu, kata aku, dia beritahu sekian-sekian hutang apa semua. Dia kata tadi dah jumpa dengan qadi, orang hutang pun dah setuju. Besok aku kena penjara. Lepas tu isteri dia tanya, patutnya kamu dah masuk penjara, tapi apa alasan kamu yang boleh kamu keluar balik main kat rumah ni? Bini dia tanya. Patutnya dia dah kena masuk penjara dah, tapi apa alasan dia yang dia boleh keluar mai jumpa dengan bini dengan anak dia? Dia bagi alasan, dia kata atas jaminan Nabi Muhammad SAW. Dia beritahu dekat isteri dia, Nabi dia guna alasan Nabi Muhammad SAW sebagai jaminan untuk dia balik jumpa dengan anak isteri dia. Lepas tu isteri dia pun terfikir, kalau dengan dia boleh duduk dengan isteri dia sehari ni lagi atas jaminan Nabi Muhammad, maknanya Nabi Muhammad akan jamin hutang dia. Keyakinan isteri dia tu sangat tinggi. Dia kata dia keluar ni atas jaminan Nabi Muhammad, atas masalah yang dia hadapi. Dia kata apa pun masalah Nabi Muhammad akan jamin. Dia kata start daripada dia dengar jaminan Nabi Muhammad tu, depa start berselawat. Depa berselawat kepada Nabi daripada petang sampai ke malam. Tak tahu berapa banyak bilangan dia, sampai isteri dia tertidur dan suami dia pun tertidur. Tak tahu berapa kiraan jumlah selawat yang mereka baca, berapa banyak yang mereka selawat sampai mereka tertidur dalam keadaan mereka sedang berselawat. Ketika dalam tidur, pihak suami tu, lelaki yang hutang tu, dia bermimpi. Dia bermimpi dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam hadis Nabi kata, man ra'ani faqad ra'ani haqqan. Siapa yang mimpi aku, maka dia telah mimpi aku dengan sebenar-benarnya. Nabi kata, sebab syaitan dia tak akan boleh merupai wajah Nabi, tak boleh merupai jasad Nabi dalam mimpi. Tu Nabi kata, siapa yang mimpi jumpa aku, maka dia telah jumpa aku dengan sebenar-benarnya. Kita boleh dua cara. Satu, kita boleh berjumpa Nabi dengan mimpi. Yang kedua, yaqazatan. Yaqazatan, kita boleh secara nyata. Okay, ini secara mimpi. Dalam mimpi tu Nabi jamin. Nabi kata, kamu jangan risau, kamu jangan khawatir, jangan berduka cita, jangan susah hati. InsyaAllah segala masalah ada jalan penyelesaian dia. Nabi jamin. Besok sebelum kamu pergi jumpa qadi, kamu pergi jumpa wali, gubernur ataupun raja waktu tu. Pergi jumpa gubernur ataupun raja waktu tu. Pergi jumpa, bagi tahu dekat gubernur, kata salam daripada Nabi. Nabi bagi salam, Nabi sampaikan salam kepada gubernur, kepada raja tu. Dan bagi tahu solawat yang raja baca setiap hari 1000 kali sampai kepada aku. Nabi bagi tahu dekat penghutang ni yang mimpi ni. Kata selawat 1000 kali yang gubernur baca tu sampai kepada aku. Lepas tu dia kata yang gubernur tu dia was-was, dia macam risau. Cukup ke tak cukup lagi 1000? Dia baca yang semalam yang dia baca, cukup ke tak cukup lagi 1000? Dan bagi tahu dekat dia, jumlah yang dia baca semalam pun dah cukup 1000. Maknanya dia tak perlu risau lagi. 1000 yang sebelum-sebelum ni sampai, dan semalam yang jumlah yang dia wah-wah kira cukup ke tak cukup lagi. Dah salawat 1000 tu, Nabi kata dah cukup dah 1000. Bagi tahu cerita ni dekat gubernur. Dan minta gubernur tu selesaikan hutang kamu. Itu cara jalan keluar dia. Okey. Lepas tu dia jaga daripada mimpi. Dia tak pergi jumpa qadi dulu, dia terus pergi jumpa wali.
Dia terus pergi jumpa dengan raja tu, dengan governor tu. Pergi rumah governor tu, minta masuk dalam rumah governor apa semua. Dia tanya, apa hajat kamu? Dia kata, aku nak sampaikan salam daripada Nabi Muhammad SAW. Governor tu terkejut. Orang biasa aja, orang biasa. Tapi mai bagi tahu kata Nabi bagi salam. Kalau kita lah macam orang biasa mai kata Nabi bagi salam, kita nak percaya tu berat sikit, 50 macam tu. Lepas tu dia sambung, dia kata Nabi bagi tahu salawat kamu yang 1000 kali setiap hari yang kamu baca tu sampai kepada Nabi. Governor tu dia terkejut, dia gembira dengan khabar yang disampaikan oleh penghutang ni. Lepas tu dia tambah lagi, dia kata yang semalam yang kamu duk was-was tu, kamu duk risau, cukup ke tak cukup lagi 1000? Dan dibagi tahu oleh Nabi dah cukup dah 1000. Dia rasa, raja tu rasa seronok sangat. Lepas tu raja tu tanya, apa hajat kamu mai? Ada poin dah tu, dia nak settle hutang dah tu. Apa hajat kamu mai? Nabi kata, suruh kamu selesaikan hutang aku. Lepas tu raja tu tanya, berapa hutang yang perlu kamu bayar? Dia kata 500 dinar. Okey, raja tu pun ambil lah daripada Baitul Mal raja kerajaannya, bagi kepada penghutang tu 500 dinar. Dan dia ambil daripada duit simpanan dia, duit poket dia, duit saku dia sendiri 2500 dinar untuk penghutang tu. Maknanya duit yang ada dekat dia tu 3000 dinar. Dia ada 200, dia ada 2500 dinar. Lepas tu raja bagi 500 dinar, jumlah hutang dia tu dia ada 3000 dinar. Lepas tu penghutang tu pun ambil duit tu dan pergi jumpa qadi. Bila sampai je dekat depan rumah qadi buka je pintu, qadi tu terus peluk dia dan menangis yang tersangat-sangat. Maknanya nangis sungguh-sungguh sampai basah dia punya baju tu, menangis sungguh-sungguh. Lepas tu qadi tu cerita, dengan berkat kamu, dengan kata-kata kamu, dengan berkat kamu, semalam aku bermimpi Rasulullah. Qadi tu dia bermimpi Rasulullah. Dan bagi Rasulullah pesan kat dia, kalau kamu selesaikan penghutang ni, kamu mudahkan urusan hutang dia ni, aku akan mudahkan urusan kamu di akhirat nanti. Dia punya gembira dapat bermimpi dengan Nabi. Dia ambil duit dia 500 dinar, dia bagi dekat penghutang tu. Jumlah duit yang ada dekat hutang tu ada 3500 dinar. Jumlah tu dah lebih dah untuk dia bayar kepada penghutang tu. Kemudian dia pergilah rumah penghutang tu. Bila tak ada sampai lagi rumah, dia nampak orang yang bagi hutang tu dah duduk kat luar pintu dah. Dah tunggu dah, ambil kursi dah tunggu dah kat depan rumah dia. Bila sampai je dekat depan rumah penghutang ni, sampai je dekat rumah penghutang tu, orang yang hutang ni dah sampai dekat rumah penghutang tu, orang yang bagi hutang tu dia peluk, dia cium, dia peluk sungguh-sungguh, dia nangis sama. Lepas tu dia cakap benda yang sama, dengan berkat kamu, aku semalam dapat bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, dengan seorang pemuda. Dia pun semua orang soleh, bini dia, orang yang bagi hutang pun orang soleh, qadi pun orang soleh, raja pun orang soleh. Cuma dia pun ikut kaedah lah, ikut cara lah. Dah hutang kena bayar lah. Nabi bagi tahu dekat orang yang bagi hutang tu, kalau kamu lunaskan hutang kamu tu, aku akan bantu kamu, aku akan mudahkan urusan kamu di akhirat nanti. Lepas tu penghutang tu pun ambil duit dia 500 dinar. Dia kata, hutang kamu aku halalkan, aku selesaikan, dan aku bagi duit dengan berkat kamu, aku bagi 500 dinar lagi untuk kamu.
Maknanya dia asal dia hutang 500 dinar, last dia dapat 4,000 dinar. Dengan berkat berselawat kepada Nabi, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat di hari Jumaat, kerana berselawat di hari Jumaat ni Nabi sedang lihat banyak sangat kelebihan berselawat daripada hari Jumaat ni. Sebab satu selawat Allah bagi 10 rahmat. Satu selawat yang kita baca, yang kita lafazkan, Allah bagi 10 rahmat. Sebab kita, kalau Allah bagi satu rahmat, Allah bagi satu je rahmat dekat kita ni, bagi satu je rahmat, lebih untung daripada seluruh isi dunia di langit dan di bumi. Untung dah tu lebih besar dia punya ganjaran keuntungan tu daripada seluruh isi dunia, langit dan bumi. Satu rahmat. Kalau satu selawat yang kita baca tu Allah bagi 10 rahmat, maknanya besar sangat rahmat yang Allah bagikan kepada orang yang suka berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sebab apa ni? Sebab apa Allah suruh kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Sebab apa yang banyak sangat orang cerita kata kena selawat ni dekat Nabi ni? Sebab Allah dengan para malaikat pun berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ni kasih kepada Nabi Muhammad. Kita sebagai contoh, kalau orang, kita suka kat orang, itu benda biasa. Kita suka dekat orang atau benda biasa. Biasalah kita suka dekat orang, dekat benda, kita suka dekat apa-apa benda tu benda biasa. Kalau orang yang suka dekat kita, hak tu kita dah nampak dah luar biasa. Orang boleh suka dekat kita. Tapi Allah beritahu Nabi Muhammad ni kekasih aku. Bila sebut kekasih ni, dia dah naik tahap yang tinggi dah. Atas pada suka, atas pada cinta, dia jadi kekasih dah. Allah beritahu kata Nabi Muhammad ni kekasih aku. Itu besarnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Orang yang kita kasih. Nabi kata, "Man ahabbani kana ma'i fi jannah." Nabi kata, "Man ahabbani." Siapa yang kasih kepada aku, kana ma'i fi jannah, maka dia akan bersama aku di dalam syurga. Nabi kata, kita kasih dekat Nabi, kita akan bersama dengan Nabi di dalam syurga. Sama juga kalau kita kasih dekat benda lain, orang lain, benda manusia lain, kita akan bersama dia dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak antara banyak sirah yang boleh kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sirah. Kita nak salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh, sallallahu ala sayyidina Muhammad boleh, sallallahu ala sayyidina Muhammad ni salawat, kata salawat Jibril, salawat malaikat Jibril. Antara sirah salawat yang saya suka baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi habibi mahbub al-alim qadir al-azim jahu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi habibi mahbub al-alim qadir al-azim jahu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi habibi mahbub al-alim qadir al-azim jahu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sirah yang diceritakan ada seorang pemuda ni daripada Afghanistan. Dia pergi ziarah ke Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabi kat Madinah Munawwarah. Bila selesai duduk solat dekat Masjid Nabi tu, dia tertidur. Lepas tu dia mimpi dia jumpa dengan Nabi.
Afghanistan ni. Dia mimpi dia jumpa dengan Nabi. Dalam mimpi dia tu, dia tanya Nabi, ayu sirah ni yang Nabi suka. Dia tanya apa jenis selawat yang Nabi suka. Lepas tu dia kata idhab ila biladi Syam. Dia kata pergi dekat satu negeri Syam ni, satu negeri Syam. Lepas tu Nabi kata waqtu syamsi Syam. Dia kata dekat negeri Syam ni cari matahari di bumi Syam. Waktu tu gelaran ulama yang matahari di bumi Syam ni Allah SWT Muhammad Syekh Badruddin Al-Hasani Albani. Syekh Badruddin Al-Hasani Albani ni dia ulama yang masyhur dekat negeri Syam waktu tu. Pergi jumpa dia, suruh dia ajak sirah yang dia suka baca kepada aku. Nabi kata aku suka sirah yang dia baca tu, yang Syekh Badruddin baca. Lepas tu dia pergilah dekat Syekh Badruddin Al-Hasani Albani ni. Tapi dia jumpa dengan Syekh ni, dia kata Nabi titipkan salam kepada kamu, Nabi bagi salam kepada kamu dan minta kamu ajarkan sirah yang kamu baca tu kepada aku. Kerana sirah yang kamu baca tu Nabi suka. Lepas tu Syekh Badruddin Al-Hasani Albani ni dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin An-Nabil Ummi Habibi Mahbub Al-Alim Qadil Al-Azimi Jahu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada antara sirah yang saya suka baca juga. Ada beberapa sirah lagi yang saya suka baca, yang mudah, yang pendek. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Ada antara sirah yang pendek yang memudahkan segala urusan, melancarkan segala masalah yang ada, melancarkan segala rezeki, memudahkan. Sirah yang pendek. Sirah ni kaedah dia tak boleh cetak, tak boleh tulis sebab dia daripada rawi ni, daripada sadr rawi ila sadr, maknanya daripada dada yang hafal, dada yang buat ni kepada dada yang penerima ni, maknanya dia direct lah. Itu kaedah dia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimi abai wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimi abai wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimi abai wal ummahat. Pendek je kan? Ada sirah yang suka baca. Lepas tu jazallahu anna Sayyidina Muhammad. Ada antara ni salawat apa pun tak apa, tak ada masalah. Nak salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ke, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ke, tak ada masalah. Boleh je salawat berapa banyak pun. Kalau nak salawat, memang kalau pesan guru saya almarhum Ustaz Rifa'i, dia pesanlah kepada pelajar baru ke, kepada mana-mana kuliah, dia selalu sebutlah kepada orang umum ni. Dia kata kalau nak start salawat ni, mula tu setiap hari tu 150 kali. Setiap hari 150 kali saja, insyaAllah saja. Kalau macam ni jemaah muslimat ramai, boleh je nak ambil contoh Rabiatul Adawiyah. Kalau nak ambil contoh Rabiatul Adawiyah, boleh juga. Sehari dia 50 je, 50,000 kali. Boleh sikit lagi. Kalau nak ambil contoh untuk hak muslimat punya, kata antara Sufi muslimat punya, boleh ambil contoh Rabiatul Adawiyah. Sehari dia 50 je, 50,000 kali. Atau antara kelebihan apa? Berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua saya nak cerita sentuh sikit pasal ilmu, kelebihan ilmu lah. Sebab kita kena dua-dua, satu hari Jumaat kita kena, satu majlis ilmu kita kena. Tadi pasal
Lailatul Qadar tu malam ni start 21 dah. Puasa yang ke-20, malam ke-21, 10 malam terakhir dah. Pasal Lailatul Qadar tadi. Kalau pasal ilmu, antara ganjaran yang kelebihan orang berilmu ni banyak lah. Antara hadis Nabi tu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takuna khamisan. Nabi kata, jadilah orang yang berilmu, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Kalau tak mampu nak jadi orang ilmu, au muta'alliman, ataupun orang yang belajar. Kita duduk yang peringkat yang kedua lah. Kita duduk peringkat yang kedua lah. Jadi orang yang belajar. Kita dah masuk golongan orang yang belajar. Orang yang belajar ni banyak kelebihan dia. Kalau mati belajar ni, orang kata mati jihad lah. Dan ketika mana kita belajar ni, malaikat doakan rahmat kepada kita. Malaikat payungkan sayap dia tu doakan rahmat kepada kita. Tu kalau macam minggu lepas dengan jika Pondok Ustaz Rahim tu, dia serta sebab banyak biasalah budak-budak pondok kan tidur, lepas tu jaga balik, tidur, lepas tu jaga balik. Lepas tu dia kata, tak apa lah, tidur jaga balik pun tak habis lagi, dia baca kitab lagi. Lama kan, lama. Ni sejam setengah pun lama ni. Okey, saya kita masuk buku ni, tak masuk lagi. Dia kata kalau Ustaz Rahim kata, kalau dia duduk tidur kat rumah, dia boleh satu je kelebihan. Dia boleh tidur dengan katil yang empuk. Satu je kelebihan dia. Lepas tu kalau siapa yang main tidur dekat masjid dia ni, masjid kuliah dia kan, dia boleh 3 kelebihan. Saya catat kat sini. Ini baru dapat minggu lepas. Ngaji minggu lepas. Okay. Dia kata ada 3 kelebihan. Pertama, sebelum dia mesti awal main tu dia tak tidur lagi. Mesti dengar dulu kan, sebelum nak ngantuk tu dia mesti dengar dulu, dapat juga ilmu sikit. Mungkin dapat berkat sikit awal tu. Dia dapat ada satu. Yang kedua, dia dapat tidur. Tidur pun boleh. Tak kira tengah-tengah belajar tu ngantuk, dia tidur. Lepas tu siapa nak tidur pun boleh tidur lah. Lepas tu juga siapa bagi tidur. Lepas tu yang ketiga, dia dapat doa para malaikat tu. Dapat doa rahmat tu. Dia dapat 3 untung. Kalau lepas ni, kalau nak ngantuk pun main tidur kat dewan ni. Lepas tu orang yang belajar, au muhibban, orang yang suka, orang yang cinta akan ilmu, orang cinta yang ke ilmu. Ini ada satu kisah daripada guru saya, daripada guru kami, Amarul Ustaz Rifai juga. Dia selalu bawa cerita ni dalam kuliah dia, sama ada dekat pondok ataupun mana-mana kuliah yang dia pergi. Dia beritahu orang yang kasih dengan ulama ni, orang kasih dengan ilmu ni. Datang dekat akhirat esok, bila kita mati, bila ada orang mati, seorang tu mati, bila timbang amalan dia tu berat, sebelah dosa, belah dosa tu banyak, berat amalan belah dosa tu banyak. Seorang lelaki ni lah. Lepas tu malaikat nak tarik tangan dia tu masuk dalam neraka lah. Bila dah tahu amalan belah kejahatan dia banyak, malaikat tarik tangan dia, nak impak dalam neraka. Lepas tu Allah kata, tunggu sekejap, aku nak cakap dengan dia sekejap, aku nak sembang dengan dia sekejap. Allah tanya dekat dia, dekat dunia dulu, kamu ni biasa tak duduk dengan ulama? Dia tanya dekat kawan tu. Dia kata, aku tak biasa, tak pernah duduk dengan orang berilmu ni, alim ulama ni, aku tak biasa duduk. Lepas tu dia tanya, dekat dunia tu kamu kasih tak? Kamu sayang tak dekat ulama? Dia kata tak. Dia kata ulama ni aku boleh benci, dia kata orang berilmu ni aku boleh benci. Lepas tu Allah tanya lagi dekat dia, kamu biasa tak makan sehidang dengan ulama? Duduk sekali, makan sekali dengan para ulama ni? Dia kata tak pernah sekali, tak pernah. Allah malaikat Jibril tanya lagi dekat dia, nama kamu ni ada tak dekat-dekat dengan nama para ulama ni?
Imam Nawawi ke, kita 40 nama dekat-dekat nama ulama. Cek balik, tak ada. Malaikat Jibril beritahu dekat Allah, kamu lebih tahu tentang hal hamba kamu ini. Lepas tu Allah kata dekat malaikat Jibril, ambil dia, tarik tangan dia, masuk dalam syurga. Allah kata ambil tangan dia, tarik dia, masuk dalam syurga. Lepas tu Allah kata dekat dunia dulu, dia kasih dekat seorang budak, yang budak tu kasih kepada ulama. Punya jauh. Tapi nak abang kata kelebihan dia tu dengan ulama ni, ganjaran dia besar. Sebab dia kasih sangat dekat seorang budak tu kasih dekat ulama. Allah bagi dia masuk dalam syurga. Okey, sambung hadis. Lepas tu au muhibban, atau au muhibban, au mustami'an, ataupun orang yang mendengar. Orang yang mendengar akan majlis ilmu ni. Orang yang mendengar, contoh yang kalau nak beritahu, mualliman, orang yang belajar ni, dia mesti ada syarat, dia mesti ada buku, mesti tulis, mesti catat, mesti tulis, mesti ada buku. Itu cara orang yang belajar. Kalau orang yang mendengar ni, dia ibarat macam kita pergi dengar kuliah lah. Kalau kita pergi dengar tazkirah kan, dengar tazkirah Ramadan, macam sebelum kita debat dekat surau tu, tazkirah Ramadan dia, hak tu dia masuk dalam mustami'an, orang yang mendengar. Orang yang mendengar dia masuk dalam mustami'an. Dapat juga. Dia syarat dia tak ada buku lah, dia cuma main dengar aja. Fala takuna khamisan. Lepas tu Nabi kata jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima ni dia ada ilmu dah, dia belajar dah, dia suka kepada orang ilmu pun dah, dia main dengar ilmu pun dah. Jangan jadi orang yang kelima. Bila orang kata jadi yang kelima, fatahli, dan hadis tu kata fatahli, maka celakalah kamu. Mana rugi yang teramat besar, yang tersangat-sangat. Okey, baik. Sampai situ. Jom kita masuk kepada kitab kita. Okey. Nak mula macam mana? Saya mai ganti. bila mai ganti, dia tak sama lah macam hak asal tu. Dia kan macam kalau pemain bola, kalau first 11 tu dia padu lah. Ni sampai ganti macam pemain simpanan lah. Tak kata tak kemah mana. Kalau tidak, Ustaz Mawadi buka kitab Safinatun Najah fi ilmi fiqh. Safinatun Najah fi ilmi fiqh, kitab fiqh kan. Dia buka kitab fiqh. Eloklah Ustaz Isyam buka kitab Misbah Munir, kitab tauhid. Ustaz Adi buka dah kitab Penawar Bagi Hati. Elok dah lah tasawuf. Dan Ustaz Mawadi buka kitab Safinatun Najah, kitab fiqh. Eloklah Safinatun Najah oleh Syekh Salim As-Sumai Al-Hadrami. Lepas tu saya mai Ustaz Nazih yang punya kerja ni. Sementara saya mai buka kitab hadis lah, hadis 40 Imam Nawawi. Nak kata mai ganti tak juga, tapi mai sembang-sembang boleh lah. Kita mai sembang-sembang, mai cerita-cerita sembang-sembang okey lah. Boleh lah? Boleh. Bila sebut sembang-sembang ni teringat apa? Arwah Ustaz Bakri. Bila cerita sikit pasal arwah Ustaz Bakri lah. Sebab kita jumpa lewat. Kalau kata nak jumpa time pondok, dia duduk pondok, saya kecil lagi, duk kata waktu tu duk main terbih pagi, duk main senapang kayu, bubur ataupun ceweng pagi, kecil lagi. Tak jumpa. Bila besar baru jumpa jumpa waktu tu ngaji, waktu tu tengah ngaji dekat Isyania. Macam Jumaat Sabtu time balik tak ada kelas tu, ngaji dekat pondok Ustaz Rahim lah. Jumaat, lepas tu Sabtu. Jumpa hari Sabtu tu lah, hari Sabtu. Waktu tu kita jilid 1, Tafsir Nurul Ihsan jilid 1, kita Aqidatun Najim,
kita Muniatul Musalli. Lah ni dah habis dah Muniatul Musalli. Jilid 1 pun dah habis dah. Lah ni dah jilid 2 dah. Tafsir Nurul Islam pun dah jilid 2. Lepas tu lah ni dah habis dah Muniatul Musalli. Depa ganti yang kita Khulasah Minhajul Abidin. Ada satu hari itu Ustaz Rahim tak ada, dia terpaksa kena tinggal dia punya pengajian tu. Waktu tu tak ada lagi dia punya masjid yang sekarang ni. Waktu tu yang dekat rumah dia tu, belah atas tu. Kalau siapa biasa sampai tahulah yang rumah dia tu sebelah tu macam surau tu dia buat tempat mengaji. Kan. Ustaz Bakri pergi situ lah. Hak tu hari pertama saya jumpa dia. Kau jumpa dia time situ lah. Antara ayat dia tu saya pakai hari ni lah, tak kisah beritahu dia pakai ayat apa. Teringat kata-kata dia tu. Sebab dia kata nak mai tempat tu guru dia kata. Lepas tu Tok Guru suruh mai ganti. Macam kita, macam kenal dah. Ustaz Madi suruh ganti. Bukan dia. Lepas tu dah Ustaz Bakri cakap kita nak mai ganti tempat Tok Guru tak badan. Kata mai mengisi masa lapang macam tu. Saya guna ayat dia kata mai mengisi masa lapang mengisi masa lapang. Tapi kira tengok kali pertama jumpa dia tu teringat terus lah. Kenal terus duduk cari siapa dia ni. Sebab apa? Suara dia tu mahal. Ada sedar dengan jelas besar. Memang teringat kan. Lepas tu ada lagu pula. Saya kalau buat lagu tak hujan sini banjir. Jangan sebut lagu lah. Bukan dia. Okey, baik. Dah kita masuk kita. Okey, baik. Banyak sangat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Antara adab yang dipesan oleh guru kami, sebelum kita nak mulakan kitab ni, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ni. Pada pengarang kitab Imam Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan antara adab lagi dalam kitab Ta'lim, antara adab untuk kita belajar ni ada wudu. Lepas tu ikhlaskan niat kita main belajar ni, niat sungguh-sungguh untuk mendapat ilmu, untuk mendapat redha Allah, untuk membantu kita kepada masa akan datang. Niat sungguh-sungguh. Lepas tu antara adab dia lagi jauhilah benda-benda maksiat dan dosa. Dan adab belajar ni tulis, catat. Kalau apa-apa yang rasa benda tu penting, catat. Esok bila dah tua esok kita boleh baca balik. Dan esok boleh lah cucu-cucu tengok, tulisan tu dia waktu muda-muda ni guluk macam ni. Lah ni nak waktu tua esok nak tulis tak sama dah. Dia tak lawa macam muda-muda tulisan. Macam tu. Okey, baik. Bismillah. Astaghfirullahalazim. Okey, baik. Kita tengok 40 hadis Imam Nawawi. 40 hadis. Sebab apa 40? Sari. Dalam mukadimah dia ada sebut. Sebab apa 40? Dalam mukadimah kitab ni ada sebut 40 hadis Imam Nawawi. Antara yang disebut adalah 40 hadis ni merangkumi keseluruhan ke semua ajaran dalam agama Islam. 40. Tauhid ada situ, fiqh ada situ, tasawuf ada situ. 40 hadis Imam Nawawi. Sebelum kita nak baca hadis ni, kita tengok sikit biodata Imam Nawawi. Imam Nawawi. Okey, nama Imam Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Itu nama sebenar dia. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi.
Nawawi ni bukan nama dia lagi. Nawawi ni, Nawa tu nama tempat yang dia duduk tu, dekat Busra, dekat Syam. Okey. Dia lahir pada tahun 631 Hijri, pada bulan Oktober sama dengan 1233 Masihi, 631 Hijri. Dan meninggal pada Rajab 676 Hijri, Disember 1277 Masihi. Pada tu umur dia lebih kurang 44-45 Imam Nawawi ni. Kalau siapa ada kitab bolehlah tengok. Tapi dia tak ada dalam ni. Dia ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Adalah dia cerita sikit biodata Imam Nawawi. Kalau siapa yang ada kitab bolehlah nak catat sikit dia punya nama, dia lahir bila, dia meninggal bila. Dia meninggal pada umur 45 dan dia tak berkahwin. Tapi anak dia ramai. Anak murid dia ramai. Dan Imam An-Nawawi ni bermazhab Asy-Syafi'i. Dan dia alim dalam bidang fiqh dan hadis. Fiqh alim, hadis alim, lughah pun alim. Antara kitab yang famous, antara kitab yang banyak orang baca, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar. Dia ada karang lebih daripada 50 buah kitab. Antara kitab yang masyhur, kitab Al-Minhaj, syarah kepada kitab Sahih Muslim. Itu masyhur juga kitab Al-Minhaj, ada dalam 11 jilid syarah kepada Sahih Muslim. Ada anak murid itu tanya kepada Syekh Abdul Aziz rahimahullah. Anak murid itu tanya kepada Syekh Abdul Aziz. Dia alim dalam bidang hadis. Anak murid dia tanya kepada Syekh Abdul Aziz rahimahullah ni, kamu baca hadis ni, kitab Minhaj ni, syarah kepada Sahih Muslim ni berapa kali dah? Dia kata, aku baca kitab syarah kepada Sahih Muslim ni baru 60 kali. Dia kata yang 11 jilid itu 60 kali. Kita yang kecil ni rasa baru sekali tak habis gini. Itu antara kisah Imam Nawawi. Orang yang sangat berilmu, orang yang alim, dan dia mengarang banyak kitab. Okey, jadi kita masuk sikit mukadimah sebelum kita baca hadis yang pertama. Nak baca satu-satu kan nak buat macam kesimpulan je mukadimah ni? Nak baca satu-satu lah. Saya tengok kuis 10. Saya takut tak sempat masuk hadis yang pertama ni. Okey, kita baca sebentar lalu lah, kita tengok aja. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Qala musannaf al-Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan semesta alam, iaitu penguasa alam ini, menciptakan langit dan bumi. Melihara seluruh makhluk, mengutuskan Rasul. Salawat dan salam ditetapkan, dilimpahkan kepada mereka untuk memberi petunjuk dan menjelaskan syariat Islam dengan dalil-dalil dan pasti bukti-bukti yang nyata. Ini kalau kita nak syarah puji, kalau ngaji pondok nak syarah puji pun yang qasmu ila arba'ati aqsam. Puji ni terbagi kepada 4 bahagian. Kalau kita nak syarah tu panjang akan mukadimah pun 3 hari kat bawah. Kita tengok sebentar lalu puji qadim bil hadis, qadim puji dengan hadis, puji qadim dengan qadim, hadis dengan qadim, hadis dengan hadis. Ada Tuhan puji Tuhan, Tuhan puji makhluk, Nabi Muhammad SAW, makhluk puji Tuhan dan makhluk puji makhluk. Okey, dan dalam mukadimah ni apa? Dia disertakan kalam Nabi ni syumul. Kalam Nabi ni Jami'ul kalami. Jami'ul kalami ni ialah
istimewanya Nabi ni dia cakap sedikit, makna dia tu banyak. Makna dia tu panjang. Nabi ni cakap sikit, makna dia panjang. Kita kalau cakap panjang pun, makna tak jumpa punca lagi. Tak tahu dia nak sampai apa kalau cakap panjang pun. Nabi ni dia cakap sikit, makna dia panjang. Kita terbalik, kita cakap panjang, makna tak jumpa nak cari. Okey, daripada antara ni hadis yang kenapa Imam Nawawi kaitkan dengan 40 ada dekat sini. Qala Nawawi, saya telah meriwayatkan daripada Ali bin Abu Talib, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Abu Darda, Ibn Umar, Ibn Abbas bin Malik, Abu Hurairah, Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai ke atas mereka semua. Dari sanad-sanad yang banyak yang berbeza, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha, ba'asallahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama." Man hafiza ala ummati, barang siapa di antara umatku yang menghafaz 40 hadisan, 40 hadis. Itu yang jadinya 40 tu, dia tak jadi 1001 resipi, 1001 cara tu dia tak jadi. Dia jadi 40. Tadi kita nak tanya sebab apa 40 kan? Ni antara hadis yang disusun dalam muqaddimah Imam Nawawi, man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha, ba'asallahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Barang siapa di antara umatku yang hafaz 40 hadis tentang urusan agama, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkannya pada hari kiamat sebagai seorang yang faqih dan alim. InsyaAllah Allah akan bangkitkan orang yang hafal 40 hadis ni bersama orang yang faqih dan alim. Faqih ni orang yang alim lah, orang yang faqih dalam bidang fiqh dan ilmu yang lainnya. Antara yang kedua diriwayatkan Abu Darda, wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahidan. Dan pada hari kiamat nanti aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya. Nabi di sini kata, pada hari kiamat nanti aku akan memberi syafaat dan saksi baginya. Dalam riwayat yang seterusnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qila lahu dukhul min ayil abwabi jannati syi'ta. Qila lahu dukhul min ayil abwabi jannati syi'ta. Akan dikatakan kepadanya, masuklah dari pintu-pintu syurga yang mana yang kamu sukai. Siapa yang hafal hadis ni, masuklah daripada pintu-pintu syurga yang mana kamu sukai. Dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama'i, kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi syufaha'i. Ia dicatat dalam jemaah para ulama dan dikumpulkan dalam jemaah para syuhada. Dia dicatat dalam jemaah para ulama dan dikumpul dalam jemaah para syuhada. Okey. Semua hadis yang dibaca tadi tu dikeluarkan oleh Imam Al-Bahaqi. Hadis yang dibaca tadi ada 4-5 tadi tu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bahaqi daripada Imam Malik. Semua sanad adalah dhaif. Semua sanad adalah dhaif. Jangan takut bila dengar sanad dhaif ni tak boleh beramal, tak boleh nak baca. Bukan. Ustazah kata hadis dhaif lah boleh beramal. Sebab dia hadis yang untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan hujah. Okey. Kata Imam Nawawi, qala Imam Nawawi, para hadis sepakat bahawa hadis ini adalah lemah. Dia sendiri tulis dalam kitab dalam mukadimah dia. Para ahli hadis sepakat bahawa hadis ini adalah lemah, dhaif, meskipun memiliki sanad yang banyak. Sanad yang banyak, tapi hadis ini dijadikan sebagai hadis yang dhaif. Imam Nawawi tulis ni nak bagi kita semangat. Dia beritahu siap-siap dalam kitab dia, nak bagi semangat kita nak baca juga, kita nak beramal juga. Para ulama telah menulis buku kumpulan 40 hadis ini, tidak terhitung banyaknya. Bila ulama dapat ni, ulama sebelum Imam Nawawi ni dah tulis dah. Banyak dah ulama tulis 40 hadis. Tidak terhitung banyaknya. Yang pertama menulis
dalam berbagai bidang lah, dalam bidang fiqh, tauhid, hadis, macam kelebihan macam-macam. Kita pun mendengar kelebihan macam-macam kan. 40 hadis akhir zaman. Sepanjang pengetahuanku, kalau musannaf Imam Nawawi, Imam kata sepanjang pengetahuanku, yang pertama menyusun adalah Abdullah bin Al-Mubarak, ahli ulama yang pertama susun kitab susun hadis 40 ni. Dia yang pertama membukukan, kemudian menyusul, diikut secara berturut-turut Muhammad bin As-Salam At-Tursi, Al-Alim Al-Rabbani, Muhammad bin As-Salam At-Tursi, Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Ad-Daruqutni, Al-Hakim An-Nasaiburi, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Uthman As-Sahbuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ashari, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Bahaqi, dan banyak lagi baik di kalangan para mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Tu antara ada 13 nama antara ulama yang awal yang mengumpulkan hadis 40 hadis yang berkaitan macam-macam benda, daripada bidang fiqh, bidang tauhid, bidang tasawuf, macam-macam. Masing-masing mencari kelebihan yang disebut oleh hadis tadi tu. 40, siapa yang menghafal 40 hadis tadi tu tentang urusan agama. Okey, kita balik. Qala An-Nawawi, saya telah menunaikan solat istikharah. Imam Nawawi kata, saya telah menunaikan solat sunat istikharah untuk mengumpul 40 hadis ini. Imam Nawawi pun, saya telah menunaikan solat sunat istikharah untuk mengumpul 40 hadis ini kerana meniru para imam ni, orang yang alim, pemuka dan pembela Islam di atas. Dia pun nak tiru dan nak masuk dalam golongan yang ulama-ulama tadi tu yang kumpul 40 hadis tu pun. Dia buat solat istikharah, dia kumpulkan 40 hadis dalam kitab dia ni. Para ulama sepakat bahawa bolehnya menggunakan hadis lemah. Okey, qala Imam Nawawi ni, para ulama sepakat boleh menggunakan hadis lemah yang bersangkutan dengan fadilat dan keutamaan amal. Okey, ada siapa yang ada kitab tu, bolehlah tanda yang untuk keutamaan amal tu boleh dengan syarat-syarat yang ketat yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Boleh beramal dengan hadis lemah, hadis dhaif. Meskipun demikian, saya tidak bermaksud bersandarkan kepada hadis lemah. Imam Nawawi sebut, dia kata bukan dia nak sandarkan kepada tu. Dia kata dia cuma nak ambil tu, dia bersandar hal lain. Dia bagi tahu dalam kitab dia ni pasal hadis tadi, tapi dia bersandarkan yang lain. Tapi sekadar mengikut sabda Nabi. Okey, ni. Meskipun demikian, saya tidak bermaksud untuk bersandar kepada hadis lemah. Mana dia tak sandar pun dekat hadis ni, tetapi sekadar mengikut sabda Nabi Rasulullah, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Okey, dia ambil dalam hadis sahih. Okey, dia catatkan dekat sini, ala luballigha syahidu minkumul ghaib, ala liyuballigha syahidu minkumul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kena adalah, kalau dia guna hadis ni, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Bolehlah yang mana yang hadir hari ni sampaikan kepada hak kat rumah tu, hak mana tak hadir tu boleh contoh sikit mana yang dapat hari ni kan. Boleh contoh apa-apa yang dapat lah daripada awal tadi, apa yang dapat boleh contoh dekat yang tak mai tu. Kalau ikut kata Rasulullah kata Sayyidina Ali, unzur ila ma qal wa la tanzur ila man qal. Lihat apa yang kita nak sampaikan, jangan lihat kepada siapa yang sampai tu. Sehari pi orang tanya siapa ngajak tu, ustaz tu muda lagi, tak reti apa lagi. Tapi kalau ada hak benda-benda hak penting hak sampai tu, boleh sampaikan kepada orang lain.
Ikut kata Sayyidina Ali tu, unzur, lihat apa yang dia tu sampai, apa yang dia serta. Wala tanzur ila man qala. Kalau tengok kepada orang serta ni tak ada apa, mudah lagi. Okey. Hadis ini ala liuballigh syahidu minkum ghaibu, ni hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini mana hadis sahih lah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Antara kata yang dia pegang, Imam Nawawi pegang dalam hadis yang lain, dalam sabda baginda, nadarallahu amran, nadarallahu imra'an sami'a maqalatin fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, semoga Allah akan memperindahkan wajah, Allah bagi kemuliaan pada wajah seseorang itu yang mendengar sabdaku. Apa itu sabdaku? Kata-kata daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedar lalu melaksanakannya sebagaimana dia mendengar. InsyaAllah Allah Ta'ala akan cerahkan muka dia pada hari kiamat nanti. Okey. Di antara qala Imam Nawawi, sikit nak habis dia punya mukadimah. Di antara ulama berkata, barang siapa mengumpul 40 hadis. Qala Imam Nawawi, daripada Imam Nawawi kata, di antara ulama berkata, barang siapa mengumpulkan 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan usul. Apa tu permasalahan usul? Contohnya ada usul. Contohnya dia mengumpul hadis usuluddin. Arba'ina fi usuluddin. 40 hadis tentang usuluddin. Atau usuluddin. Yang kedua furu'. Dalam bab hukum-hukum hakam. Dalam yang ketiga bab jihad. Dalam bab jihad tentang zuhud, tentang jihad. Yang keempat adalah zuhud, tidak mementingkan hal dunia dan penyucian jiwa, antara zuhud. Adab dan khutbah Nabi. Ada juga yang mengumpulkan 40 hadis tentang wanita saja. Ada ulama yang mengumpulkan 40 hadis tentang wanita. Semua adalah merupakan usaha ataupun niat baik yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berpendapat bahawa kumpulan 40 hadis yang baik adalah merangkumi perkara-perkara yang di atas. Dia beritahu kata yang ada semua tadi itulah. Hadis 40 ini merupakan hadis utama. Tu antara yang beritahu hadis 40 Imam Nawawi ini merupakan hadis utama. Ada setengah kata hadis yang penting untuk urusan agama. Setiap hadis menjadi dasar yang penting dari dasar-dasar agama. Para ulama telah memberi gambaran bahawa agama Islam terletak pada hadis-hadis yang sahih, dan sebahagian besar saya ambil daripada kitab Sahih Bukhari. Sebahagian besar dia ambil daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi sanad-sanadnya tidak saya jumpai. Tapi sanad-sanadnya tidak saya cantumkan untuk memudahkan dalam menghafaznya. Dia tak santulah sekali sanad, tidak banyak daripada an tu banyak. Tapi sanad-sanadnya tidak saya cantumkan, memudahkan dalam menghafaznya dan agar banyak memberi manfaat insya-Allah. Kemudian saya rangkaikan pada bab yang mengulas tentang kata-kata samar. Mana kata-kata yang pelik, bahasa yang pelik. Imam Nawawi pun dia terang, dia bagi tahu dalam kitab dia juga untuk mengulaskan bahasa-bahasa yang pelik, bahasa-bahasa kata-kata yang samar yang terdapat dalam hadis tersebut. Okey. Ini dalam buku ni daripada penyusun dia Aiman Az-Zuhairi ni, disema oleh Ustaz Faiz ni. Depa tertinggal nasihat Imam Nawawi, depa saya tinggalkan nasihat Imam Nawawi. Kalau saya rujuk dalam kitab Wafi, terbaik sikit tu kitab Wafi, dia ada beritahulah nasihat tu. Lepas tu saya tulis dekat sini, saya ambil dalam kitab Wafi tu, saya catat dekat sini. Antara nasihat Imam Nawawi saya beritahu. Ini antara nasihat Imam Nawawi. Sepatutnya bagi orang yang ingin kehidupan akhirat mengetahui hadis-hadis ini. Sepatutnya bagi orang yang ingin kehidupan akhirat mengetahui hadis-hadis ini, kerana di dalamnya terkandung banyak perkara-perkara yang penting serta anjuran melakukan pelbagai macam-macam ketaatan. Kesemua hadis ini jelas bagi sesiapa yang mentadabbur, yakni bagi siapa yang memperhati, siapa yang memperlihat bertadabbur hadis ini.
Lepas tu ni ada dalam kitab tu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saya berserah diri hanya kepadanya. Saya kembali dan berharap baginya segala puji. Dia segala pemilik, dia segala nikmat dan kurnia, serta dirinya datang yang taufik dan perlindungan. Alhamdulillah, ini adalah kata-kata Imam Nawawi. Ini kata-kata daripada Imam Nawawi. Alhamdulillah. Okay, baik. Boleh kita masuk kepada hadis yang pertama. Siapa yang ada kitab bolehlah tengok hadis yang pertama daripada kitab 40 hadis Imam Nawawi. Qala Imam Nawawi, hadis dia bagi tajuk ni, setiap amalan bergantung kepada niat. Ada tajuk yang dalam kitab lain, setiap amalan dan ikhlas. Ada tajuk kata tajuk niat saja, tapi dia lebih kepada tajuk niat. Okey, kita tengok hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abdul Hasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Okay, jumpa hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abdul Hasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan daripada Umar bin Khattab. An Amirul Mukminin Abdul Hasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yunkihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Saya baca terjemahan dia daripada Ibnu Umar Amirul Mukminin, daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin. Sekali kita hurai sikit, kita cerita sikit. Saya baca terjemahan dia dulu daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar Al-Khattab. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang hanya memperolehi apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang hijrah kerana dunia yang dia perolehinya, atau kerana perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahkan kepadanya. Okey, kita tengok balik hadis ni. Hadis ni hadis yang Nabi pertama sekali Nabi baca di atas mimbar. Kemudian mimbar ni bukannya setiap kali hari Jumaat baru Nabi bagi hadis, Nabi baca tak. Mimbar ni setiap kali ada benda penting, Nabi akan sampaikan hadis, Nabi akan cerita kepada sahabat-sahabat dia. Okey, hadis ni orang yang pertama sekali sampai adalah Nabi. Yang kedua daripada Umar bin Khattab. Sayyidina Umar Khattab ni dia baca hadis ni atas mimbar dan didengar oleh Al-Qasamah bin Waqqas. Al-Qasamah bin Waqqas ni dia dengar hadis ni, dia cerita kepada Muhammad Ibrahim Al-Taimi. Dia cerita kepada Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi ni cerita kepada Yahya bin Sa'id. Daripada Yahya bin Sa'id inilah dia berpecah kepada 60 orang sahabat yang lain, 60 orang anak murid daripada Yahya bin Sa'id, sampailah kepada kita. Okay, ni antara hadis. Dia mulai apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Kalau kata
Syekh Abdul Rahman Al-Mahdi, imam kepada guru kepada Imam Syafi'i. Syekh Abdul Rahman ni dia kata, dia beritahu dekat Imam Syafi'i ni, dia beritahu kepada Imam Syafi'i, "Law sanaftu kitaban bada'tu fi awwal kulli bab minhu bi hadis innamal a'malu binniyat." Dia kata, "Law sanaftu kitaban bada'tu fi awwal kulli bab minhu bi hadis innamal a'malu binniyat." Dia kata dekat Imam Syafi'i, kalau aku nak tulis kitab, aku nak mulakan kitab ni, aku nak mulakan semua bab yang awal daripada hadis ni, aku nak mulakan dengan innamal a'malu binniyat. Tu yang banyak ulama mulakan kitab depa tu dengan innamal a'malu binniyat. Banyak antara kitab Imam Nawawi pun dia mulakan hadis 40 dengan innamal a'malu binniyat. Lepas tu dalam kitab Riyadhus Shalihin innamal a'malu binniyat, Azkar dan Arba'in An-Nawawi, dan kitab ni banyak ulama. Dan Bukhari pun dia mulakan innamal a'malu binniyat. Ramai ulama kitab hadis, antara ulama yang awal mulakan hadis niat ni Imam Bukhari. Hadis yang pertama adalah Sahih Bukhari. Antara dia Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari dia mulakan dengan innamal a'malu binniyat. Hadis yang kita baca ni lah. Okey, kita masuk satu persatu. An Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ni kata pemimpin, ketua pada orang Islam. Amirul Mukminin ni dia muncul perkataan Amirul Mukminin ni pada zaman Sayyidina Umar sahaja. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, selepas pada Nabi wafat, yang jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu baru Sayyidina Umar, Osman, baru Sayyidina Ali. Yang pertama pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dia pun tak guna Amirul Mukminin. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar dia guna ya khalifah Rasulullah. Dia panggil wahai khalifah Rasulullah. Dia tak panggil lagi ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ni tak muncul lagi pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Tak muncul lagi. Dia muncul perkataan Amirul Mukminin ni pada zaman Sayyidina Umar. Sebab kalau kita ikut kaedah, pada bila wafat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar jadi khalifah, dia nak panggil tu jadi banyak. Dia panggil ya khalifata Rasulullah. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar dia panggil ya khalifata Rasulullah saja, wahai khalifah Rasulullah. Kalau zaman Sayyidina Abu Bakar, kalau tak ubah dengan Amirul Mukminin, dia panggil ya khalifata Rasulullah. Jadi dua dah. Kalau habis zaman Sayyidina Umar, masuk zaman Sayyidina Osman, ya khalifata Rasulullah. Jadi banyak ah. Tu zaman Sayyidina Umar ni dia cerdik, tapi dia tak kisah beritahu macam mana dia dapat nama tu. Kalau mai zaman Sayyidina Ali pula, ya khalifata Rasulullah. Jadi banyak nak sebut tu, orang nak panggil dan nak sebut nama tu banyak dah. Tak ada satu masalah lagi. Lepas tu ada satu ketika tu ada rombongan mai, dekat rumah Sayyidina Umar ni. Seorang ketua tu dia cakap ya Amirul Mukminin. Dia dapat daripada situlah. Ada yang kata ya Amirul Mukminin, dia sebut tu, wahai ketua kepada orang Islam ni, wahai pemimpin kepada seluruh orang Islam waktu tu. Lepas tu dia oh bagus juga perkataan ni dah. Dia terdapat idea, dia kata boleh pakai perkataan ni. Ada yang kata ya Amir, ada yang kata ya Amir. Lepas tu dia kata aku ketua, kamu ni orang Islam. Dia masukkan ya Amirul Mukminin. Munculnya Amirul Mukminin pada zaman Sayyidina Umar saja. Tu yang keluar ni ya Amirul Mukminin. Khalifah Sayyidina Umar. Okey. Abi Hafsin, ya Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin maksudnya gelaran kepada Sayyidina Umar. Abi Hafsin, dia sama ada dua maksud. Satu, Hafsah. Hafsah ni anak dia. Hafsah ni yang nikah dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar ni kata pak mentua kepada Nabi Muhammad. Nabi nikah dengan Siti Hafsah. Ini Hafsah.
Aisyah dengan Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Habsin ni maksudnya gelaran yang bermaksud singa. Ada gelaran yang bermaksud singa. Kalau ikut ada bahasa Arab, singa asadun. Kalau nak abang kata lagi kuat, nak kata gelaran yang memang layaklah untuk Sayyidina Umar dapat gelaran singa ni, dia memang, saya kita contoh sikit pasal Sayyidina Umar ni. Sebab ada nama dia tu, saya kita contoh sikit. Biodata antara berkaitan dengan Sayyidina Umar. Antara gelaran lain yang dia dapat Al-Faruq. Sayyidina Umar dia dapat gelaran Al-Faruq. Selain daripada Abi Hafsin ni, gelaran singa ni dapat gelaran Al-Faruq, membezakan yang hak dengan yang batil. Orang yang membezakan hak dengan batil. Abi Hafsin, kalau bahasa Arab sebut asadun singa. Kalau nak lagi, orang kata nak lagi garang, nak lagi ni asadun ghabah, singa yang dalam hutan, ataupun orang kata singa yang dalam semut tu. Tu asadun ghabah. Maknanya kalau singa kalau duduk kat zoo tu tak nampak garang sangat. Kalau duduk dalam hutan ni kata jangan terbang kata memang garang sungguh. Atau dapat gelaran kepada Sayyidina Umar. Okey, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Okey, Umar bin Khattab Umar bin Khattab, kita cerita sikit pasal biodata, pasal sikit kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Moga-moga dengan kisah dia tu boleh keberkatan. Dengan kisah Sayyidina Umar bin Khattab ni boleh keberkatan. Dia kalau macam tadi tu, dia orang pertama dapat gelaran Amirul Mukminin, dapat gelaran Amirul Mukminin Abi Hafsin Al-Faruq. Dan dia masuk Islam bukan orang yang tak awal. Dia masuk Islam ni 40 orang, 40 lebih boleh masuk. Selepas adik dia Fatimah, dengan apa, dengan menantu dia tu, dengan tak ada sendak. Okay, adik dia Fatimah masuk Islam. Bila orang cerita kata adik dia dah masuk Islam, dia marah, dia nak pergi serang adik dia tu. Waktu tu adik dia tengah baca surah Taha. Dia baca surah Taha. Dengan kelembutan surah Taha tu dia tersentuh. Lepas tu dia masuk Islam. Dia pergi jumpa Nabi, kata dia nak masuk Islam. Dengan garang dia tu, bila dengar surah Taha pun dia boleh jadi lembut, dia boleh masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi biasa berdoa. Nabi hari-hari berdoa. Nabi selalu berdoa, Allahumma azzal Islam bi ahadil umarain, Umar bin Khattab ataupun Umar bin Hisham. Satu Umar bin Khattab ni Sayyidina Umar lah, satu Umar bin Hisham. Biasa dengar tak Umar bin Hisham? Biasa kan? Biasa dengar Umar bin Hisham. Tak biasa dengar Umar bin Hisham. Kalau Abu Jahal biasa dengar? Nama dia lah tu. Nama Abu Jahal, Umar bin Hisham. Nabi doa, Allahumma azzal Islam bi ahadil umarain. Nabi doa bagi kuat Islam ni daripada salah satu Umar ni, Umar bin Khattab ataupun Umar bin Hisham. Allah titikkan Umar bin Khattab ni masuk dalam Islam. Sebab dua-dua ni ada kelebihan. Umar bin Khattab ni ada orang yang paling kuat dan paling gagah. Orang kata waktu tu kalau Gusti tu pemenang setiap tahun tu Sayyidina Umar. Gusti pemenang setiap tahun adalah Sayyidina Umar. Dia kuatlah, orang tak berani dengan dia. Bila sampai dia ucap kalimah syahadah, masuk Islam, Nabi atau orang yang gembira dan penduduk langit atau orang yang gembira. Sampai malaikat bagi tahu dekat Nabi, seluruh malaikat gembira dekat langit, gembira dengan datangnya Sayyidina Umar ni ke dalam Islam. Sebab doa Nabi itulah seluruh malaikat, Nabi rasa gembira itu dan seluruh malaikat rasa gembira pada hari itu. Sebab masuknya Islam Sayyidina Umar Khattab. Dan dia orang yang pertama yang secara terang bagi tahu dekat penduduk Mekah waktu tu. Dekat penduduk Mekah waktu tu kata dia masuk Islam. Dia pergi kat depan Kaabah, dia bagi tahu siapa yang dah kumpulkan semua orang yang ada waktu tu, siapa yang nak anak dia jadi yatim, siapa yang nak bini dia jadi janda, mai kacau aku. Aku sekarang dah masuk Islam. Aku jadi pengikut Nabi Muhammad.
Nabi beritahu. Tak ada seorang main challenge dia, tak ada seorang main kacau dia. Sebab tu sebelum dia masuk tu, Islam ni dia secara sir, secara rahsia. Bila masuknya Sayyidina Umar, Islam boleh berkembang. Kuatnya Sayyidina Umar, hebatnya Sayyidina Umar, atau orang yang berani ikrar Islam di depan Kaabah. Dan dia meriwayatkan 539 hadis daripada Sayyidina Umar ni. Dia meriwayatkan 539 hadis daripada Sayyidina Umar. Dan dia jadi khalifah tak lama, selama 10 tahun, antara yang paling lama. Khalifah antara yang paling lama 10 tahun 6 bulan 5 hari. 5 hari lebih macam tu. Dan dia meninggal pukul 10.30 lah ada. Dan dia meninggal dan dia meninggal pada tengah solat subuh. Kita habis dekat cerita Sayyidina Umar ni, nanti insyaAllah kita sambung, okey. Dah meninggal pada solat subuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia tikam Sayyidina Umar dan lambung, tikam lambung. Disebabkan darah yang banyak, ada yang kisah cerita kata bila dia bagi Sayyidina Umar minum susu ni, keluar susu daripada lubang yang kena tikam tu. Tikaman tu, keluar susu daripada lubang yang kena tikam tu. Dan dia dapat bertahan selama 3 hari je. Lepas tu dia wafat. Dia wafat pada umur 63, sama dengan Sayyidina Abu Bakar, sama dengan umur Nabi Muhammad SAW. Nampaknya mulianya Allah muliakan sahabat ni. Meninggal sama umur 63. Sayyidina Abu Bakar pun meninggal umur 63. Sayyidina Umar pun meninggal umur 63. Nak abang kata dekat dunia ni Allah mulia Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ni, kubur dia letak sebelah-sebelah. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Okey, summa qala, nanti kita sambung. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an saadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrinna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma